kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Pertamanya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Siri ketiga, huraian ringkas dari surah Al-Kahfi, dan kita tidak menghuraikan setiap ayat, bahkan kita hanya memilih 4 buah kisah yang telah dirakamkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, yang dibaca
oleh mereka-mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut sunnah Nabi, dia akan baca surah ni tiap-tiap minggu, mesti baca, mesti tak lepas. Dan surah Kahfi antara surah yang dia punya kelainan bila kita baca rasa seronok lah. Semua surah Quran seronok, cuma ada sebahagian surah dia 2 kali 3 kali ganda. Macam semayang lah, semayang tang mana pun seronok. Kita semayang di mana pun seronok, tapi di Mekah seronok tak? Lagi seronok. Surah sama, ada surah dia ketua-ketua surah, dia menteri-menteri surah, seperti surah Al-Mulk, menteri-menteri. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Al-Fatihah, surah Al-Kahfi, yang apabila kita membacanya, kita dapat merasakan kelainan, kelazatan membaca surah ini, insya-Allah. Allah yang memilih beberapa kisah, cerita banyak. Nabi saja ada 124,000 orang Nabi. Banyaknya cerita tu kalau cerita Nabi saja. Salahkah kalau ceramah ni kita selitkan dengan cerita-cerita Quran? Bahkan ia sangat dituntut. Allah yang suruh kita sampaikan cerita ni supaya semua umat Rasulullah mengambil iktibar daripada kisah yang Allah pilih. Antara kisah yang bagi kita sangat luar biasa, akal manusia biasa tak boleh proses kisah ni, sebab mereka tidur terlalu lama, iaitulah kira-kira 309 tahun. 309 tahun bangun elok lagi. Rupanya bila tengok dalam surah Al-Kahfi, adakah mereka ini diangkat ke langit ataupun berada di tempat yang sama? Jawapan dia, 7 pemuda beriman ni memang tidur tempat tu lah 309 tahun. Allah Ta'ala tak ubah pun. Maksud tak ubah saya ni, maksudnya tak buat keluar pun daripada gua kecil tu, tak angkat pun naik ke langit dak, di situlah. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggerakkan badan mereka. Berapa kali yang tu khilaf. Saya tak mau ambil khilaf, dia jadi terlalu panjang. Hampir setiap ayat tu dia ada khilaf dia. Berapa kali Allah Ta'ala balikkan ke kanan dan ke kiri, setiap berapa hari sekali, sebulan ke? Tak ada orang, tak ada malaikat, direct kuasa Allah Ta'ala. 7 orang ni badan mereka akan pusing ke kanan, kemudian letak balik pusing ke kiri, supaya bahagian badan yang tak kena cahaya matahari itu bila dibalikkan oleh Allah maka terkena cahaya matahari. Kalau duduk macam tu saja, setahun pun dah berulat dah belakang. Setahun boleh berulat dah, dia tak kena langsung matahari, maka Allah gerakkan. Dan yang lain daripada tu adalah kuasa Allah SWT, iaitu rambut mereka tak panjang. Sepatutnya panjang lah, 300 tahun, kira-kira 100 meter lah, kau lebih. 300 tahun bukan 100 meter dah saya rasa. Rambut tu bukan panjang pada dia, panjang lagi pada jalan kampung. Tetapi Allah menghentikan rambut itu, sebab Allah nak bagi tahu kepada saya, pemuda Ashabul Kahfi yang kami hentikan rambut mereka. Rambut tumbuh, bulu ketiak tumbuh, ni hak jenis tumbuh ni. Seperti mana kami juga yang menghentikan bulu mata dan bulu kening kalian. Ni hak lah ni. Padahal dekat je ni. Ni bulu kening, ni rambut. Duk dekat ya.
Maksudnya kalau nak tumbuh bulu kening ni bolehlah. Dia dekat ya, bukan jauh mana pun. Tetapi Allah nak bagi tahu 309 tahun kami hentikan rambut pemuda-pemuda kafir daripada tumbuh kerana kami nak bagi tahu iaitulah Allah, kami jugalah yang menghentikan bulu-bulu dan rambut-rambut lain yang berada pada tubuh manusia. Bila raja yang berkuasa kejar mereka, tuan-tuan nak tahu raja ni hebat ke tak? Selalunya apabila dia mengaku dia Tuhan, hak tu memang raja yang dia punya kekayaan dia luar biasa, tentera dia luar biasa, teknologi dia luar biasa, ekonomi dia luar biasa. Waktu tu dia jadi lupa diri, dia mengaku Tuhan. Selalu macam tu. Hak jenis manusia hak mengaku Tuhan ni, kita baca balik dia punya kuasa dan empire pemerintahan dia mesti hebat. Sampai dia lupa kata dia pun berak, dia pun sakit, dia pun lena. Kalau hang Tuhan takkan lena, tak payahlah lena. Tapi sebab dia sempurna kehidupan dia ni dari segala sudut, seperti Fir'aun sampai tahap tak pernah sakit. Waktu tu dia mengaku dia Tuhan. Jadi raja pada zaman Ashabul Kahfi juga mengaku Tuhan. Dan tidak benarkan, bukan masjid saja tak dibenarkan. Bahkan siapa-siapa yang disyaki Islam akan ditangkap, dihadapkan di hadapan raja dan dipaksa untuk murtad. Seperti mana Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda ni dibawa ke depan raja, akan tetapi mereka menyebutkan bahawasanya yang berkuasa ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja buat utusan untuk bunuh. Pi bukit. Bulan lepas kita cerita dah. Bila masuk dalam naik bukit, masuk dalam gua, bukan pi mana pun. Masuk dalam gua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. 7 ni ada ilmu dan 7 ni beriman. Pemuda-pemuda ni, budak-budak muda ni, ke-7-7-nya ada ilmu dan ke-7-7-nya ada iman yang tinggi. Dia selalu dua ni lain tuan-tuan. Ilmu saja kalau tak ada iman jadi iblis. Iblis kan alim, lebih alim daripada semua malaikat yang ada atas alam ni. Iblis. Bukan saya kata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka dua ini ada pada 7 pemuda yang beriman ni. Bila mereka masuk dalam gua, mereka sebut kita serahkan urusan kita kepada Allah. Serah kat siapa? Allah. Ketika mana mereka menyangkutkan, menyerahkan, melepaskan tawakal mereka, keyakinan mereka kepada Allah, ketika itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu untuk tempat mereka bergantung. Bila Allah menjadi tempat bertawakal, tempat untuk berlindung, ke-7 pemuda ini bukanlah di dasar lautan, bukanlah di gunung yang tinggi, bukanlah pada langit yang ke-7, tetapi mereka hanya duduk dalam satu gua tu pula masih lagi dalam kampung tersebut, tak ada pintu pula gua tadi. Tapi sebab tawakal dengan Allah, seperti mana Nabi SAW sebut kepada Sayyiduna Abu Bakar duduk dalam gua Thur, pembunuh-pembunuh di kalangan panglima Quraisy dah duduk depan dah pintu gua. Abu Bakar dan Rasulullah dah nampak dah kaki-kaki pembunuh di kalangan pahlawan Quraisy. Abu Bakar kata, habis kita ya Rasulullah, habislah kita ya Rasulullah. Akhirnya Nabi ajak kepada Abu Bakar satu lagi tahap keyakinan. Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berada bersama-sama dengan kita?
takkan boleh mereka mendekati kita kerana kita telah bertawakal kepada Allah. Takkan boleh pedang mereka didekatkan kepada tubuh kita kerana kita telah bertawakal kepada Allah. Walaupun pintu Gua Thur juga ketika itu tidak berkunci, tidak berpintu. Samalah macam Ashabul Kahfi ni, duduk dalam gua tu terbuka, kan? Gua tu dia lubang tu terbuka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan salah satu daripada tenteranya yang bernama tidur. Bulan lepas kita dah sebut, kata para ulama betapa tidur ini akan menjadi salah satu daripada tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang kalau kadang-kadang lapar sangat, duit tak ada, orang susah lah ni, kita ayat ni kita tak faham. Yang susah kekurangan duit, maka kadang-kala tidur itu boleh membuatkan melepasi masa yang lapar tadi ni. Tidur, penyelesaian dia lena, akhirnya terlena, jaga-jaga baru lapar balik. Lapar sambung hak sakit lapar tadi ni, maka ubat dia lena. Ada orang dia serabut, stres tak boleh nak ni lah, tak boleh nak buat apa pun tak boleh, makan pun tak selera, akhirnya tidur. Allah Subhanahu Taala bagi tidur, makan ubat tidur, lena 6-7 jam. Sepanjang 6-7 jam tu tak ada orang stres. Lena dalam duk lena tu mangkit rabat juga pokok. Hak lena 6-7 jam tu, maka lena lah 6-7 jam. Tidur, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sakit terlampau, doktor bagi ubat cucuk, bagi lena, maka tempoh sakit hak 8 jam 9 jam dengan lena tadi, berakhir sakit tadi. Subhanallah. Dan ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat bila nak berperang, perang-perang yang besar seperti mana perang Badar. Perang Badar ni, para sahabat radhiyallahu anhum manusia biasa, dan mereka juga rasa takut sebab manusia biasa para sahabat radhiyallahu taala anhum. 313 nak lawan dengan 1000. 313 lawan dengan 1000. 313 ni pula Nabi bawa keluar para sahabat ni bukan untuk berperang. Ini cerita perang Badar. Tuan-tuan tengok balik sirah Badar ni, Nabi bawa keluar betul-betul bukan untuk perang. Maka senjata yang dibawa adalah senjata yang paling asas, bukan untuk bunuh pun. Senjata biasa ni, kalau jumpa ranting besar sikit, nak potong ranting untuk teruskan perjalanan. Tiba-tiba diisytiharkan perang dengan 1000 orang yang lengkap dengan senjata peperangan. Maka ketika itu salah satu daripada bantuan yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata seorang sahabat nama Abu Talhah, aku masih ingat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar an-nu'as. Nu'as ni mengantuk, menghantar keadaan mengantuk kepada sebahagian besar tentera-tentera Islam dalam perang Badar. Sehingga kan dia dekat-dekat nak perang tu, Allah Ta'ala tak mau bagi ni sangat. Dah lah tak ada senjata, sikit pula. Hukum akal memang 10 minit kalah terus tentera Islam waktu tu. 10 minit awal mesti mati. Maka Allah nak mententeramkan para sahabat Badar pada tahun 2 Hijrah tersebut. Allah hantar mengantuk, nu'as. Kata Abu Talhah, aku dapat melihat kami semua mengantuk, dan ketika itu pedang terlepas daripada tangan aku 2 hingga 3 kali. Terlepas pedang ni. Punya mengantuk, pegang pedang ni terlepas, ambil balik. Itu orang Ta'ala bagi mengantuk. Sebab nak kurangkan perasaan gementar, sebab nak berhadapan dengan satu jumlah pasukan musuh yang jauh lebih besar.
Lepas tu pula dia suasana perang ni, kalau tuan-tuan pi umrah, ajak mutawif pi di Badar, lebih kurang berapa ratus kilometer, saya tak ingat dah, 300 kot, itu saya sebut dah, saya pun tak ingat dah, jauh jugalah, 2 jam juga kot, 2 jam 3 jam, satu tempat nama dia Badar. Api tengok dia pembangunan dia tak banyak sangat, maka kawasan tu masih kekal seperti 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan boleh tengok suasana dia kalau perang macam mana. Dia kawasan tanah lapang, ada 2 gunung besar, gunung yang jauh sana dengan gunung yang jauh di belakang. Satu gunung besar kawasan kem orang Islam, Rasulullah dan para sahabat, dan satu gunung besar lagi di hujung sana berapa kilometer tapi boleh nampak sebab dia kosong, padang pasir, yang di sana kem tentera Mekah Al-Mukarramah. Di situlah berlaku kawasan perang. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengantuk dalam peperangan, sebelum perang lah, bukan waktu perang. Mengantuk waktu perang habis Mengantuk sebelum peperangan adalah bantuan daripada Allah. Salah satu cara Allah datangkan perasaan aman dan tenang kepada umat Islam. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa fis salati, dan mengantuk di dalam sembahyang, minasyaitan, daripada syaitan. Selepas 309 tahun kemudian Allah SWT menghidupkan kembali ketujuh pemuda-pemuda ni. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, ayat 19. 309 tahun. Tapi lepas hidup tak lama, sekejap saja. Lepas berjumpa dengan pemerintah ketika itu yang telah pun bersilih ganti dengan pemerintah Islam waktu dibangkitkan semula, mereka bersyukur kepada Allah kerana dapat melihat dengan mata kepala sendiri satu masyarakat yang boleh beribadah kepada Allah. Ada rumah ibadah, syiar Allah dilaungkan di sana dan di sini, dan pemerintah-pemerintah ketika itu kesemuanya Islam. Seronok mereka. Daripada satu keadaan tak boleh semayang pun, tak boleh amalkan Islam, kepada satu keadaan yang kesemuanya Islam. Bangkit 7 orang ni setelah dilenakan oleh Allah selama ratusan tahun. Allah nak bagi tahu kepada kita semua tentang satu keadaan yang lebih luar biasa, iaitulah apabila Allah membangkitkan kesemua manusia di padang mahsyar. Yang ni lagi luar biasa. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Semua manusia akan bangkit di padang mahsyar. Kita renung hari ni 2017 ada 7 bilion manusia. 7 bilion. 7 bilion ni mati, kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah. 7 bilion serentak. Seperti mana Ashabul Kahfi dibangkitkan oleh Allah serentak. Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah ratus-ratus tahun ni, Allah Ta'ala bangkitkan serentak. Jaga seorang, pakat jaga, kawan ni bangkit, kawan ni tenyah mata, kawan ni apa semua. Hari yang sama, waktu yang sama. Begitulah di padang mahsyar, semua orang akan bangkit dalam hari yang sama dan waktu yang sama. Cuma dia ada beza sikit saja. Nabi bangkit dulu, para rasul bangun dulu, para nabi bangun dulu, Abu Bakar, Umar, para sahabat, mereka yang dikebumikan di Baqi', antara yang awal akan bangun di padang mahsyar. Yang lain tu akan menyusul lepas tu, bangun. Seorang. Kira bila kita bangun ni, kita tengok kawan pula bangun. Macam itulah Ashabul Kahfi. Bila orang pertama bangun, dia tengok kawan ni pun baru bangun, hak ni baru bangun, sontak. Wa kadzalika ba'athnahum, kata Allah, kamilah yang mengembalikan roh kepada mereka. Tuan-tuan, 309 tahun, roh pi mana waktu tu? Ni tak ada jawapan lah. Ke mana roh pergi ketika itu? Apakah roh
apakah yang dilakukan oleh roh-roh pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun? Semua orang nak jawapan ni. Dan insya-Allah waktu duduk dalam syurga nanti, kita semua akan ingat soalan ni, insya-Allah. Cari ya Ashabul Kahfi. Cari tanya, sedang ke tak dulu waktu tidur lama tu? Dia kata kami pun tak sedang apa. Tanya para rasul pula kan. Jadi kehidupan dalam syurga samalah macam kehidupan kita di dunia ni. Kemudian antara yang dimatikan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Ashabul Kahfi adalah anjing yang bersama dengan mereka. Menurut pendapat yang paling masyhur, anjing tu dia tak duduklah sampai dalam syurga, kerana tak ada nas yang sarih dan sahih bahawa anjing tu masuk dalam syurga. Tak ada dalil yang kuat. Cumanya para ulama kata yang ijma' ke semua ulama ialah anjing itu bukanlah anjing yang dimiliki oleh salah seorang pemuda Ashabul Kahfi, tetapi anjing itu adalah anjing yang hanya ikut mereka, berkawan dengan mereka dan mengiringi mereka ketika mereka dalam perjalanan nak pi ke dalam gua. Disebabkan berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang Allah redha, maka nama anjing itu juga diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal kawan dengan orang soleh. Besar ke kecil? Kawan dengan orang soleh ni besar ke kecil? Besar. Di dalam neraka nanti sampai kepada satu tahap besarnya bila berkawan bersama, selalu duduk dengan orang soleh, mencintai orang soleh kenal kita, kita kenal orang-orang soleh, sehingga satu tahap mereka mampu memberikan syafaat dengan izin Allah dan mengeluarkan kawan-kawan mereka daripada dalam neraka. Subhanallah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Sebab tu Nabi pesan sangat, duduk cari kawan-kawan yang soleh. Kalau anjing, bukan anjing depa pun, bukan tuan dia pun, tapi sebab dia ikut je, maka dia juga diabadikan dalam Quran. Kata ulama tafsir, kerana dia bersama dengan orang soleh. Sebab tu ada orang bila dia main masjid, tengok ada kuliah, dia main singgah nak masuk tandas saja. Kesemua yang berada dalam masjid, apabila para malaikat Allah SWT singgah dan mendoakan keampunan beserta dengan syurga, malaikat kata, ya Allah, tadi dalam masjid ada 632 orang, 630 semua sedang berada dalam majlis ilmu, 2 orang singgah saja. Apakah mereka ini juga kami nak masukkan di kalangan yang diampunkan dosa dan boleh dimasukkan dalam syurga? Allah Ta'ala jawab, ya, masukkan hak 2 orang tu sekali. Sebab mereka lalu di majlis orang soleh, di majlis ilmu, di taman syurga, lalu je. Bukan main duduk pun, main singgah je, main perbaik-baik je, main tengok meter masjid je. Tapi waktu tu ada majlis ilmu, waktu tu ada ramai orang soleh berhimpun, Allah Ta'ala kata, masukkan mereka dalam pahala yang diberikan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Allah Ta'ala jawab, kerana kumpulan orang baik-baik ni, siapa saja yang dekat dengan mereka akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Yang dekat, kalau yang kawan, yang dekat, kalau yang kawan, mereka boleh memberi syafaat kepada kawan-kawan mereka yang berada di dalam neraka. Subhanallah. Dalam neraka nanti tuan-tuan, wal'iyadzubillah lah, kita tak mau tengok lah benda tu. Dalam neraka nanti, siapa-siapa yang masuk neraka ni, dia teringat lah cerita ni. Tu dia, macam mana ada ahli neraka pula ni kan. Kita doa semua ahli syurga lah, insya-Allah kan? Semua sekali insya-Allah. Kalau ada nanti salah
seorang daripada kita ke siapa-siapa kaduk dalam syurga dan neraka, dia akan tengok ada orang neraka ni keluar. Maka orang neraka pun berkat tanya, tu dia keluar pasal apa? Dia boleh keluar. Adakah ahli keluarganya yang mati syahid? Apakah ada ahli keluarganya yang nabi dan rasul? Mereka kata tak. Malaikat kata tidak. Akan tetapi mereka mempunyai kawan-kawan yang soleh, yang kesemua kawan-kawannya adalah di kalangan penduduk syurga, dan sekarang kawan-kawannya yang soleh sedang memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Ini Ashabul Kahfi ni. Anjing tu pun masuk sekali sebab bersama dengan hak soleh tadi ni, orang-orang yang soleh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sambung lagi ayat yang ke 60. Saya langkau satu cerita, saya terus masuk ayat yang ke 60, iaitulah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ni dalam Al-Quran, kisah dia yang paling banyak sekali, paling banyak. Ni hak saya nak cerita malam ni 5% daripada kisah Nabi Musa. 5% daripada kisah Nabi Musa, iaitu kisah yang sangat masyhur Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Khadir. Ayat 60 sebut, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, siapa ada handphone ada Quran terjemah tu boleh buka. Ayat 60. Kan? Takkan waktu main game je buka. Ni waktu tafsir ni bolehlah buka. Kan? Pakai ada saya tahu. Game pun ada, Quran tafsir pun ada. Kan? Ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sehingga bertahun-tahun. Berjalan pi mana? Siapa pembantu Nabi Musa? Pada satu hari Nabi Musa alaihissalam dia berkhutbah. Semua rasul pemidato yang baik, hebat. Semua rasul tampan dan semua rasul bersuara merdu, package. Dan tidak semua rasul diberikan oleh Allah kekayaan dunia. Yang tu beza sikit. Ada rasul raja dan ada rasul rakyat biasa. Antara rasul yang raja, Sulaiman dan Daud alaihissalam, raja. Dia rasul dan raja. Dan rasul yang rakyat biasa, yang ni ramai. Termasuklah Rasulullah SAW dan Rasulullah juga menjalani hidup sebagai pemimpin Madinah Al-Munawwarah. Nabi Musa dia berkhutbah di hadapan Bani Israel. Bani Israel ni Yahudi. Yahudi, tuan-tuan sekalian, adalah umat yang kedua teramai selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni selepas kita. Selepas kita yang paling ramai adalah Yahudi. Sehingga di mahsyar nanti ini Rasulullah cerita dalam hadis sahih, kita akan tengok satu kelompok dia duduk serumpun sama-sama, dia membentuk satu kawasan sehingga menghitamkan kawasan itu, dan mereka adalah umat Nabi Musa alaihissalam, Yahudi. Ramai. Daripada 25 rasul, hampir 10 adalah rasul-rasul dari kalangan bangsa Yahudi. Ramainya rasul Yahudi ni. Bila Nabi Musa dia berpidato, berkhutbah di hadapan umat dia yang ramai tadi ni, kesemuanya menangis. Selesai khutbah dia pun turun. Maka beberapa orang daripada pengikut Nabi Musa ni mai tanya, wahai Musa,
wahai Rasulullah Musa, hebat, kamu seorang yang hebat apa semua. Wahai Musa, adakah di atas muka bumi ini orang yang lebih alim daripada kamu? Maka Nabi Musa pun jawab, tiada. Sebab kaedah dia apa tuan-tuan? Setiap Rasul adalah orang yang paling alim sekali yang hidup pada zaman tu. Ini kaedah. Kira kalau zaman Nabi Musa, dialah yang paling alim. Zaman Nabi Yusuf lah yang paling alim. Zaman Nabi, dia macam tu. Pada zaman Nabi Ilyas lah yang paling alim. Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling alim pada zaman tu. Bila pengikut dia tanya, Nabi Musa pengikut dia tanya, wahai Musa, ahunaka man a'lamu minka fil alam? Nabi Musa kata tiada. Tanpa dia mengembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan? Dia tak sebut tiada, wallahu alam. Yang sepatutnya lebih lunak lagi, lebih seni lagi, lebih beradab, tiada, wallahu alam. Bila Nabi Musa kata tak ada, dan kata Rasulullah Musa tidak menyandarkan kepada ilmu Allah, maka ketika itu Allah mewahyukan, wahai Musa, hunaka abdun min ibadi huwa a'lamu mink. Wahai Musa, di sana ada seorang hamba di kalangan hamba-hambaku yang memiliki ilmu yang kamu tidak miliki. Tu dia, siapa dia pula dah. Hak ni yang paling misteri sekali sampai hari ni. Ulama khilaf banyak. Iaitulah Nabi Khadir alaihi salam. Sebutan dia Khadirun, kan Khidir, Khadir ada dalam Sahih Bukhari. Nabi Rasulullah yang sebut Khadir. Kata Allah, wahai Musa, ada satu orang yang memiliki ilmu yang kamu tidak miliki. Kita nak buat apa apabila Nabi Musa dengar ada orang yang lebih alim daripada sebahagian sudut, memiliki ilmu yang dia tak ada? Nabi Musa teringin nak berguru dengan orang tu. Tuan-tuan, antara Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam, siapa yang lagi tinggi ketakwaan dia? Nabi Musa lah. Sebab Nabi Musa dia ulul azmi. Nabi Khadir dia bukan ulul azmi, dan dia tak termasuk di kalangan Rasul 25 orang tu. Hak 25 yang disebut secara jelas, yang Allah spesifik nama dalam Quran 25. Yang ni tinggi sekali, kedudukan paling tinggi. Adapun Khadir tidak disebutkan, dia disebut dalam hadis Nabi Khadir alaihi salam. Jadi Nabi Musa pun kata, ya Allah dullani, ya Allah tunjukkanlah kepada guru itu. Maka Allah Ta'ala pun tunjuk, ajak Nabi Musa, wahai Musa, kamu bawalah ikan. Apabila ikan itu lompat ke laut, maka disitulah hamba-Ku itu. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, dia Rasul dah tuan-tuan. Tambah kita ni lagi-lagi lah tak layak mengaku alim. Lagi tak layak. Alim pun jangan mengaku, warak pun jangan mengakulah. Kan, sekali duk buat perasan pula, kira-kira di Pulau Pinang ni duk rasa saya lah yang paling warak sekali dalam pulau ni. Jangan sebutlah. Nabi pun tak, Rasul pun tak, kita ni apa pun tak. Tera Nabi Musa hak mengaku tu pun kena tegur dengan Allah, ada wahai Musa yang lebih alim daripada kamu, daripada berapa sudut ilmu. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Musa, bawa ikan. Bila ikan tu lompat pi masuk dalam laut, disitulah ada hamba-Ku yang alim tadi. Yang tu yang mai ayat nombor 60 ni tuan-tuan. Ketika Musa berkata kepada pembantunya, dia bawa seorang anak murid dia Nabi Musa, iaitu dia bawa murid dia yang bernama Yusha ibn Nun. Selama hidup ni saya tak pernah dengar lagi orang buh nama anak Yusha. Nama Rasul, nama Nabi yang hebat.
Satu-satunya manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah menghentikan peredaran matahari. Yusha' ibn Nun. Lepas Nabi Musa wafat, dia ambil alih tugas Nabi Musa. Yusha' ni dalam satu perang matahari nak terbenam dah. Maka dia kata dekat matahari, dia kata, ya ayyatuhas syams anti ma'murah wa ana ma'mur. Hang pun hamba, aku pun hamba Allah. Dua-dua hamba Allah. Sekarang aku nak selesaikan peperangan ini. Zaman tu malam tak boleh perang, nak perang siang saja. Di syariat zaman, peraturan zaman tu. Macam zaman Nabi lah. Kalau zaman Rasulullah tak boleh perang bulan-bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kan tak boleh perang. Dia setiap zaman Rasul ni dia ada peraturan-peraturan dia tersendiri. Ada Rasul harta rampasan perang, bila habis perang dapat harta rampasan orang kafir, tak boleh makan walaupun sesin. Kena himpun tengah padang, Allah akan hantar kilat, petir, bakar semua sekali. Ada syariat begitu. Syariat pada zaman Nabi Yusha' ibn Nun ialah pada waktu malam mesti dihentikan perang. Dekat-dekat nak maghrib, dekat-dekat nak menang dah. Dekat-dekat nak menang dah, matahari pun nak terbenam. Maka Nabi Yusha' minta dengan Allah, ya Allah, kau hentikanlah matahari ni ya Allah, untuk kami selesaikan peperangan ni. Lalu berhenti matahari. Yang ni hadis sahih. Yang sahih yang ni, cerita ni. Jadi Nabi Yusha' ni lah pembantu Nabi Musa. Kan, tok guru pun hebat, anak murid mesti hebat. Ni tuan guru Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun ajak, wahai Yusha', jom kita nak pergi jumpa satu orang. Maka siaplah barang apa semua, siap makan, siap ikan apa semua. Wahai Yusha', bawa ikan. Dan ikan itu ikan mati, bukan ikan hidup. Penduduk di sepanjang sungai Nil sampai hari ni tuan-tuan sekalian, 70% orang Mesir tinggal di sepanjang sungai Nil. 70% sampai hari ni. Jadi orang-orang Mesir ni daripada zaman dulu yang hidup dekat dengan sungai Nil ni, penduduk yang dekat dengan sungai Nil ni, depa ada satu kemahiran nak bagi ikan ni dia tak busuk, hak mati dah ni. Kemahiran tu bukan depa saja ada, orang Penang pun ada, orang belah kita pun banyak kemahiran tu. Apa dia? Ikan kerin lah, ataupun bekasam. Kan buat bekasam bawa. Maka ikan yang dia bawa itu adalah ikan mati. Jumhur ulama tafsir sebut ikan tu ikan mati. Dibawa Nabi Yusha' ni tidak diberitahukan apa-apa oleh Nabi Musa AS. Bawa ikan ni, dia pun bawa ikan, bawa makanan dan sebagainya, berjalan. Di mana? Falamma balagha, ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Apa maksud dia? Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya. Nabi Musa, dia kisah ni tuan-tuan, jumpa Nabi Khadir ini, kebanyakan ulama sebut kisah ini berdekatan dengan Palestin, dekat dengan Tasik Tabariyah. Dekat berdekatan dengan tu lah. Tuan-tuan boleh balik tengok, tapi dalam bahasa Arab lah. Ulama-ulama kita, dia buat keluar peta tu, dia tunjuk di mana apa semua kawasan ni lah perjumpaan Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Nabi Musa pun berjalan sampai di satu batu besar. Nabi Musa pun tidur di situ. Cerita ini dihuraikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, Bukhari ataupun Muslim, saya tak ingat, dalam hadis sahih. Quran sebut umum je. Bahkan ayat 61 ni Allah sebut dah sampai dah Majma'ul Bahrain. Sebelum Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut,
yang mana di situ ada Nabi Khadir alaihi salam. Sebelum situ Nabi Musa berhenti di sebuah batu besar. Berhenti ni batu ni. Berhenti tang ni. Kemudian Nabi Musa tidur, dia rehat. Ketika dia rehat tidur tadi ni, ikan daripada dalam bekas dalam bakul tadi duduk bergerak. Nabi Yusha' ibn Nun tengok ikan ni, mati dah, bergerak pula. Bila bergerak, ikan tu lompat daripada bakul tadi. Bila lompat terjun ke bawah ke pasir ni, dan itu bergerak-gerak masuk ke dalam laut dan kemudian berenang. Apabila ikan lompat dan masuk kembali ke dalam laut, Allah Ta'ala dah pesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, di situlah hamba aku. Bukan di Majma'ul Bahrain, saya silap. Dekat tempat lompat tadi ni, Nabi Khadir. Ikan tu lompat masuk, Nabi Musa lena. Anak murid ni tunggu tengok, rehat, tok guru rehat. Bangkit Nabi Musa, dia lupa dah. Bila Nabi Musa bangun, dia pun dah lupa. Siap-siap barang, Nabi Musa kata, jom kita teruskan perjalanan. Kata Nabi Musa, kita akan teruskan perjalanan walaupun mengambil masa berpuluh-puluh tahun. Tuan-tuan tengok, ayat 60, Allah Ta'ala guna huqubah. Huqubah ini jamak kepada hiqbah. Hiqbah ni adalah kata nama yang digunakan untuk masa. Macam kita guna dekad, kurun. Maka hiqbah, satu hiqbah, qaul yang paling rajih, satu hiqbah sama dengan 80 tahun. Tusawi 80 sanah. Semangat seorang rasul untuk menuntut ilmu, tuan-tuan nak tanya orang para rasul ni pi menuntut ilmu ke tak? Ni jawapan dia malam ni. Semangatnya satu orang rasul antara rasul yang paling alim, antara Musa alaihi salam. Bila dia dengar ada satu tok guru yang ada ilmu, dia tak ada ilmu tu, dia nak pi belajar, dia bawa anak murid dia sekali, dia kata, kalaupun kena berjalan berpuluh-puluh tahun, aku akan berjalan untuk mencari guru ni. Kita baca, bila kita tak faham, kita tak tahulah maksud dia. Ini bila kita hurai, oh Masya Allah, hebat kesungguhan para Nabi dan Rasul. Sebab tu tuan-tuan, tidak hairanlah apabila ada di kalangan Nabi dan Rasul yang ratusan tahun berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semangat mereka tinggi, semangat dahsyat. Dia bagi tahu kat Yusha' ni, dia kata, wahai Yusha', kalau 80 tahun kena berjalan pun aku akan berjalan. Semangat nak pi tuntut ilmu. Satu, bersungguh-sungguh. Yang kedua, tawaduk Nabi Musa AS, tawaduk dia. Kemudian meneruskan perjalanan, ayat 62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Bila dah berjalan lebih kurang, ulama hari ni depa pi tempat tu dan depa cari kawasan-kawasan tu kerana Allah sebut benda tu detail. Kawasan ni Allah sebut detail, kemudian Nabi pun hurai, maka para ulama hari ni depa pi kawasan tu. Mereka menganggarkan daripada batu besar yang Nabi Musa tidur tu, kemudian meneruskan perjalanan sampai kepada satu tempat. Allah SWT cerita, Nabi Musa berhenti sekali lagi. Dia kata dekat anak murid dia, berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan ini. Baru berhenti makan. Tempat kedua hak berhenti tu, Majma'ul Bahrain ni berhenti. Nabi Musa kata, Yusha', makan apa kita bawa, jom kita makan. Jarak tu lebih kurang 2 km. Maka ketika Nabi Musa kata, wahai Yusha', keluarkan makanan apa yang ada, kita sudah pun letih. Maka berkata Nabi Yusha' ibn Nun, ayat 63, tahukah wahai Musa, wahai Nabiullah Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku terlupa menceritakan ikan itu, dan tidak ada yang membuatkan aku lupa kecuali syaitan. Ikan itu telah menggelupur, terjun ke laut dengan cara yang begitu aneh sekali. Tuan-tuan balik tengok,
ayat 63 nanti dengan ayat 61. Ayat 61 sebut ikan itu pun menggelupur masuk ke dalam laut. Dia tak sebut perkataan dengan begitu pelik sekali. Ayat 63 sebut ikan itu menggelupur masuk ke dalam laut dengan begitu pelik sekali. Kata ulama tafsir, ayat 61 Allah yang cerita. Ayat ni Allah yang cerita keadaan tu. Maka Allah Ta'ala cerita ikan itu pun menggelupur kemudian masuk ke dalam laut. Allah Ta'ala yang cerita, dia punya kuasa. Dan ayat 63 adalah ayat Nabi Yusha' ibn Nun. Bila Nabi Yusha' yang cerita kepada Nabi Musa, Nabi Yusha' yang sebut kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah, guruku Musa alaihissalam, sebenarnya ikan itu tadi menggelupur masuk ke dalam laut dengan cara yang begitu aneh. Siapa yang sebut aneh ni? Yusha' ibn Nun. Pasal apa aneh? Pasal ikan tu mati. Allah kembalikan roh kepada ikan tadi, dia ngelupuk, dia lompat keluar daripada bakul raga tu, kemudian dia masuk ke dalam laut. Subhanallah. Maka kata Nabi Yusha' ibn Nun, wahai Musa alaihissalam, Nabiullah, guruku, sesungguhnya yang membuatkan aku lupa ialah syaitan. Tak nampak tuan-tuan? Syaitan punya serangan. Syaitan punya serangan. Cuma beza serangan syaitan kepada kita dengan kepada para rasul dengan Nabi ni, dekat Nabi serangan itu terus dipatahkan. Termasuklah Rasulullah juga diserang dengan syaitan dan iblis. Rasulullah sendiri. Akan tetapi setiap godaan yang ditujukan kepada Nabi dan Rasul berjaya dipatahkan. Nabi semayang, iblis mai nak baling api ke muka Nabi, nak rejamkan api di muka Nabi. Maka Nabi pun pegang iblis tadi, Nabi cekik dia sehingga terjelen-jelen lidahnya. Nabi kata, aku merasakan kesejukan lidahnya sehingga ke tangan aku. Hadis tu sahih. Nabi cekik dia, Nabi tak di dinding sampai lidah ni terkeluar ni. Kena tangan Nabi hak cekik tu. Maksudnya lidah panjang tak? Panjang macam cerita hantu kita duk tengok tu lah. Dalam hadis tu Nabi sebut, aku merasakan kesejukan lidahnya sampai ke tangan ni. Maksudnya keluar sampai sini. Lalu aku melepaskannya. Kalau aku kendaki dengan izin Allah, aku boleh ikat dia dan boleh dituju oleh kanak-kanak di seluruh Madinah, di baling batu. Mukjizat Rasulullah. Nabi boleh ikat dia. Daripada ghaib, Nabi boleh ikat dia, semua orang boleh tengok, semua orang boleh baling batu. Nabi kata, aku lepaskan dia. Itu antara mukjizat. Maka Rasul juga digoda dan diuji dengan serangan daripada iblis dan syaitan. Nabi Yusha' ibn Nun kata, aku terlupa tadi, syaitan yang membuatkan aku lupa. Tapi dia teringat baliklah sebab Rasul dia cepat. Kan? Kita tahun lepas kena goda pun hari ni tak ingat ke? Tak sedar-sedar ke? Kan? Subhanallah. Sebab tu kena banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawab Nabi Musa, tuan-tuan tengok ayat 64. Nabi Musa kata apa? Itulah tempat yang kita cari. Qala dzalika ma kunna nabgh. Dan Musa berkata, wahai Yusha', itulah petanda yang Allah bagi tahu di mana ikan tu lompat. Maka di situlah ada Khadir alaihi salam. Khadir ni daripada perkataan hijau. Daripada perkataan hijau. Khadara, hijau. Sebab apa? Hijau. Kerana di mana-mana sahaja yang dilalui ataupun diduduki ataupun dilintasi oleh Nabi Khadir alaihi salam, maka seluruh kawasan itu akan jadi rumput dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Subhanallah. Kan ada filem kan? Semua ada filem. Jalannya hijau. Nabi Khadir ni, tang mana dia berjalan, habis dia berjalan tu hijau, di belakang tu hijau.
Kalau dia duduk naik rumput ni, rumput-rumput menghijau yang elok ni, naik Khadir. Ni Nabi yang sebut, Rasulullah yang cerita kenapa dia dinamakan Khadir. Maka Nabi Musa pun kata, jom kita patah balik. Kata Nabi Musa, fartadda ala atharihima qasasa. Apa dia? Maka mereka pun mencari kembali jejak langkah mereka. Maksudnya tanah yang mereka pijak waktu tu ada kesan. Nabi Musa kata, jom kita patah balik berdasarkan tapak kaki yang kita lalu ni, sebab baru je. Maka patah baliklah dua-dua orang tadi, jalan cari, sampailah nampak apa nama ni, batu besar yang mereka duduk rehat tak sat. Maka di situlah Nabi Musa dan Nabi Yusha mencari-cari Nabi Khadir alaihi salam dan jumpa satu orang hebat ni, Rasul hebat ni, yang sampai hari ni tuan-tuan sekalian ulama khilaf. Nabi Khadir ni ada satu kumpulan para ulama yang bukan kecil, ulama-ulama besar juga sebutkan bahawa dia hidup sampai hari ni. Sebab dia pelik. Dia hidup pada satu zaman yang Nabi Musa pun tak tahu, kata ada Rasul hebat pada zaman, ada Nabi hebat pada zaman tu. Nabi Musa pun tak tahu. Dan sebahagian kumpulan ulama lain kata dia telah pun meninggal dunia. Kita tak tahu, semua ni rahsia Allah sampai hari ni. Ada pendapat jangan kata satu je, ada dua pendapat. Bila Nabi Musa patah balik dengan anak murid dia, cari ayat 65, fawajada 'abdan min ibadina, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Duk buat apa? Duk baring je. Kita duk ingat Rasul, kalau Rasul hebat, power ni kira tengah terbang lah kata. Oh, duk terbang pergi ke pokok-pokok. Ni Rasul hebat ni. Ataupun paling kurang duk berjalan atas, kot Nabi Musa tengok tu dia duk berjalan atas laut ni, jalan. Oh, ni memang hebat ni. Tapi diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, Nabi Musa sampai di satu tempat, Nabi Musa berdiri di tepi seorang lelaki yang sedang berbaring, selimut muka lagi. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup ni Allah nak ajak kita, mana-mana saja orang Islam, tanpa membezakan pangkat, harta dan rupa, maka kasihanilah mereka, sayangilah mereka, hormatilah mereka. Kita tak tahu hak mana di kalangan mereka ni adalah waliullah, orang-orang yang Allah sayang, kita tak tahu. Uwais Al-Qarni, seluruh penduduk langit, 7 petala langit kenal Uwais Al-Qarni. Dia di bumi, di kampung dia di Yaman, orang panggil kat dia Sewil. Sedangkan Uwais Al-Qarni, kalau dia berdoa, doa apa sahaja tidak pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi siap pesan lagi dengan Umar dan juga Sayyidina Ali. Dua ni hebat tuan-tuan. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu jumpa dengan Uwais, minta Uwais doakan kamu, kerana doanya tidak ditolak oleh Allah. Siapa tuan-tuan? Orang kampung panggil kat dia Sewil, separuh ya. Kita tak tahu tuan-tuan, Nabi Khadir alaihi salam yang punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, duduk tidur macam tu aja, tutup muka tidur lena macam orang tak ada apa. Allahu Akbar. Hormat. Bila dia Islam, hormat dia. Bila selagi dia Islam, sayang dia. Jangan pilih dan membeza-bezakan di antara satu sama lain. Bila Nabi Musa pun berdiri, Allah Ta'ala ilhamkan, wahai Musa, itulah Khadir. Khadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis ni sahih tuan-tuan. Nabi Musa bagi salam. Lalu jawab Nabi Khadir, dia pun buka dia pun tengok. Dia kenal ke yang tu Nabi Musa? Tak kenal lagi. Tuan-tuan, manusia walaupun dia ada ilmu hebat ni, tapi dia tak tahu semua ilmu. Bila dia buka daripada penutup dia tu, dia pun tengok, dia jawab Assalamualaikum warahmatullahi, anna bi ardikas salam. Lepas dia jawab salam, Nabi Khadir sambung. Lepas dia jawab salam tu, dia kata,
wahai lelaki, masih adakah kesejahteraan di atas muka bumi hari ini? Orang jahat ramai, pemimpin-pemimpin zalim disebut. Masih adakah kesejahteraan di atas muka bumi Allah ni? Anna bi ardikas salam. Nabi Musa tak jawab. Lalu Nabi Khadir tanya kepada dia, man anta, siapa kamu? Nabi Musa jawab, Musa. Musa aja. Lalu Nabi Khadir tanya, Musa Nabiullah, Musa Bani Israel, adakah Musa Rasulullah Bani Israel? Maka jawab Nabi Musa, ya, aku adalah Musa Nabiullah Bani Israel. Ada apa wahai Musa? Kata para ulama tafsir, bila Nabi Khadir tanya soalan nombor 2, soalan pertama, siapa kamu? Dia tak kenal Nabi Musa. Walaupun dia ada ilmu hebat, laduni dia, tapi dia tak kenal yang tu Musa. Allah Ta'ala nak beritahu, dia tetap manusia biasa. Subhanallah. Bila Nabi Musa sebut Musa, baru dia tanya, Musa Bani Israel. Kata para ulama tafsir, bermaksud Nabi Khadir juga telah dimaklumkan oleh Allah bahawa Musa akan datang berjumpa dengan kamu. Cuma macam mana rupa dia, tak tahu. Dia akan mai. Sebab tu bila Nabi Musa jawab Musa, dia kata Musa Bani Israel. Ya, Musa Bani Israel. Wahai Musa, untuk apa kamu datang? Dia tak tahu. Nabi Musa jawab, ini ayat ni. Ayat 66. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Boleh tak aku nak berguru dengan kamu? Sedangkan dia di kalangan hamba Allah nombor 3, Nabi Musa alaihissalam. Nombor 3 di kalangan hamba-hamba Allah. Yang pertama Rasulullah, nombor 2 dari segi kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, nombor 3 di kalangan makhluk yang paling mulia dalam alam ni Musa alaihissalam. Pi jumpa satu orang yang dia tak pernah kenal pun, boleh tak nak guru dengan kamu? Tawaduknya Nabi Musa alaihissalam. Ini tawaduk para rasul. Maka berkata Nabi Khadir alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya aku ada ilmu yang kamu tak ada, dan kamu ada ilmu yang aku tidak milikinya. Wahai Musa, kamu takkan boleh belajar ilmu yang Allah bagi kepada aku, kerana ia luar biasa. Maka jawab Nabi Musa alaihissalam, ni ayat 69. Nabi Musa kata, in satajiduni insyaallah. Dia kata, wahai Khadir, kamu akan mendapati aku insyaallah sabiran, aku sabar, wala a'si laka amrah, aku takkan mengkhianati kamu. Dan kemudian Nabi Khadir pun ajak dia pergi ke satu tempat. Maka tempat tu kita akan sambung nanti insyaAllah dalam kuliah yang akan datang lepas raya lah. Ini nak puasa dah kan, insyaAllah selepas raya. Kemanakah Nabi Khadir bawa Nabi Musa alaihissalam, dan apakah hadis-hadis yang Nabi sebut tentang perbualan mereka. Dalam Al-Quran dia cerita sikit, Nabi hurai panjang apa yang berlaku, dia tengok apa, banyak lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan apakah pengakhiran ilmu yang diperolehi oleh Nabi Musa alaihissalam setelah berguru dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sampaikanlah kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Ya Allah, bimbinglah hati-hati kami ya Allah untuk dipenuhkan dengan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Keluarkanlah kami daripada bulan Ramadan nanti ya Allah dalam keadaan kami semua diampunkan dosa, dalam keadaan kami semua diridai oleh-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tabung
tabung sekolah ataupun sejadah akan diletakkan di belakang. Nah, untuk mak tafiz saya yang sedang beroperasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.